Baik Alif. Kerajaan Persekutuan menyalurkan sejumlah 1.85 bilion ringgit manakala 1.25 bilion ringgit daripada kerajaan negeri untuk menangani pandemik COVID-19 di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata peruntukan Persekutuan turut meliputi pengurusan COVID-19 kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah berjumlah 256.94 juta ringgit termasuk 121.43 juta ringgit tahun ini. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA juga menyalurkan 102 juta ringgit untuk pengurusan COVID-19 di Sabah. Manakala daripada 1.25 bilion ringgit diperuntukkan kerajaan negeri, 324 juta ringgit diagih menerusi bantuan Sabah Prihatin 2.0 dan 3.0. Ia merangkumi bantuan di bawah Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar melibatkan agihan 2.87 juta ringgit, Kementerian Pembangunan Luar Bandar 45.6 juta ringgit dan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat 19.3 juta ringgit. Kementerian Pembangunan Perindustrian juga menerima bantuan sama peruntukan 2.8 juta ringgit untuk disalurkan kepada usahawan mikro dan cottage seramai 9,600 orang. Kerajaan akan meningkatkan usaha berterusan dan akan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menyediakan dan menyalurkan berbagai bantuan serta kemudahan bagi memastikan kebajikan, keselamatan dan nasib hidup rakyat terus diberi perhatian dan keutamaan. Jawapan Ketua Menteri dibacakan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun bagi menjawab soalan adun Sulabayan Datuk Dr. Jaujan Sambakong. Pelaksanaan fasa pertama Hala 7 Sabah Maju Jaya meliputi 573 inisiatif mula memberi kesan positif kepada pemulihan ekonomi dan sosial negeri yang terjejas akibat pandemik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, 3 sektor utama iaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan mula memperoleh pelbagai manfaat daripada Pelan Pembangunan 2021 hingga 2025 ini. Inisiatif-inisiatif ini berupaya mewujudkan kesan positif kepada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negeri, meningkatkan kemudahan infrastruktur dan sumber daya sedia ada, menggalakkan pelaburan, menyediakan peluang-peluang perniagaan dan peluang pekerjaan kepada penduduk Sabah. Menurut Datuk Haji Ji, bagi sektor pertanian, pembangunan projek penanaman kelapa berhasil tinggi dengan nilai pelaburan 420 juta ringgit dan kilang pemprosesan kelapa di Pitas bernilai 200 juta ringgit dimeterai dengan sebuah syarikat pengeluar utama produk kelapa. Inisiatif ini akan mewujudkan 3,250 peluang pekerjaan. Bagi sektor perindustrian, galakan diteruskan kepada industri berorientasikan ekspor dan penggantian import, penyediaan insentif pelaburan khas dan kos pelaburan negeri kompetitif bagi menarik lebih pelaburan berimpak tinggi. Manakala sektor pelancongan, pembangunan projek Lokawi Resort City berjumlah 7 bilion ringgit akan mewujudkan lebih kurang 5,000 peluang pekerjaan. Datuk Haji Ji menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Elopura, Kelvin Chong Ket Kyun dalam sesi soal jawab persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, DUN juga diberitahu beberapa usaha sama dengan syarikat pelaburan dalam dan luar negara telah dilaksana bagi memajukan sektor tani. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, antaranya bersama syarikat Malaysian Kuwaiti Investment Sendirian Berhad dan China Academy of Inspection and Quarantine Intelligent Technology. Kementerian berkenaan juga melaksana program pembangunan industri pembenihan akuakultur marin bagi mengembangkan dan mengukuhkan industri akuakultur. Kerajaan negeri menggalakkan industri hiliran berasaskan pertanian di negeri Sabah. Ada mempunyai beberapa sudah cadangan untuk mewujudkan kilang kelapa sawit yang merangkumi supply chain daripada hulu kepada hiliran lah. Begitu juga dengan pertanian yang lain adalah satu fokus dalam
Sabah Maju Jaya. Datuk Jeffrey menjawab soalan adun Moyog Datuk Daryl Liking. Pembuangan sampah secara tidak bertanggungjawab ke dalam sistem perparitan dan pengaliran antara faktor utama menyebabkan banjir kilat di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Bung Mokhtaradin menjelaskan berdasarkan pemerhatian, banjir kilat berlaku akibat sistem perparitan sedia ada penuh dengan sampah yang dibuang menyebabkan air melimpah. Masyarakat kita ini nampak saja parit, dia buang sampah. Semua perparitan kita ini penuh dengan botol sampah. Ini merubah mentaliti masyarakat, ini perlu kita laksanakan. Datuk Bung menjawab soalan tambahan adun Tanjung Aru Datuk Jun Swong sekiranya projek Lebuh Raya Pen Borneo penyebab kejadian banjir kilat baru-baru ini dalam sidang Dun Sabah. Memberitahu lebih lanjut, Datuk Bung berkata projek pembangunan termasuk projek Pen Borneo berkemungkinan menjadi faktor banjir kilat. Selain pembangunan pesat terutama di kawasan utama seperti Kota Kinabalu tanpa menyediakan utiliti lengkap dari segi perparitan bagi menampung keperluan penduduk. Jumaat ini, Datuk Bung akan mempengerusikan Jawatankuasa Tindakan Khas mengenal pasti faktor sebenar kejadian banjir di Sabah dan mengambil langkah perlu bagi memastikan ia tidak berulang. Menjawab soalan lisan adun likas Tan Lee Fat mengenai tindakan kerajaan negeri terhadap syarikat konsesi gagal menjalankan tanggungjawab hingga menyebabkan banjir kilat, Datuk Bung berkata Jabatan Kerja Raya JKR Sabah sentiasa melakukan pemantauan terhadap perkara berkenaan. Perkembangan banjir. Penduduk terjejas banjir di dua daerah menurun kepada 91 orang membabitkan 28 keluarga setakat 3.30 petang tadi berbanding 125 orang pada sebelah pagi. Menurut kenyataan Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Sabah, penduduk ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS di Kota Blud dan Sipitang. Seramai 33 orang daripada 10 keluarga berada di PPS Dewan Mini Mesapol. Di Kota Blud, 36 penduduk daripada 9 keluarga ditempatkan di Dewan SK Tamau dan 22 penduduk melibatkan 9 keluarga berada di Dewan Muhibah Kampung Tombol. Satu PPS ditutup iaitu Dewan SK Chung Hua selepas 30 penduduk terjejas pulang ke kediaman masing-masing. Berikutan keadaan cuaca semakin baik, lebih ramai penduduk dijangka dibenarkan pulang. Masalah banjir di daerah Penampang dijangka dapat diatasi selepas semua pakej tebatan banjir siap. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, hanya satu lagi pakej daripada keseluruhan 3 pakej yang masih lagi sedang dalam pelaksanaan. Menurut Datuk Haji Ji, pembinaan tebatan banjir ini merupakan langkah jangka panjang dalam usaha mengurangkan risiko banjir. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat kampung Sugut Penampang yang terjejas teruk akibat banjir Rabu lalu. Saya ingin memaklumkan dan mengumumkan bahawa kita akan memberi bantuan kepada mereka yang terjejas teruk seramai 937 orang. Bantuannya ialah RM1,000 cash akan kita bagi dan juga kita akan membina semula rumah yang telah dihanyutkan. Sebanyak 10 buah rumah. Dalam pada itu, Ketua Menteri mengarahkan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melakukan pembersihan semua saluran air. Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Patuhi SOP, lengkapkan vaksinasi. Bersama-sama jayakan usaha imuniti kelompok. Kembali bersama Alif, silakan.